Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Encik Syafuddin bin Muhammad atas kesudian melihat video ini. Kami dari Kumpulan 1 PISMP Pendidikan Islam 1 Semester 5 Ambilan Jun 2018 yang terdiri daripada saya, Nik Nur Auni binti Nik Azlan dan rakan sekumpulan saya iaitu Muhammad Al-Wafiyuddin bin Rahmat dan Rasyada binti Ramdullah Elias Abdul Hamid akan membentangkan berkaitan dengan peranan dan cabaran profesion keguruan dalam mengharmonikan hubungan etnik di Malaysia. Tajuk penuh bagi pembentangan kumpulan kami adalah Peranan dan cabaran profesion keguruan mengharmoni hubungan etnik dalam pembinaan jati diri dan negara bangsa ke arah integrasi nasional dalam masyarakat Malaysia. Dalam pembentangan ini, kami akan membincangkan 3 perkara. Yang pertama, pengenalan, iaitu sedikit pengenalan tentang integrasi nasional dan pembinaan jati diri dan bangsa. Yang kedua, peranan profesion keguruan dalam mengharmonikan hubungan etnik. Dan yang ketiga, cabaran profesion keguruan dalam mengharmoni hubungan etnik. Perpaduan, menurut Kamus Dewan edisi ketiga 1994, membawa maksud sesuatu perihal atau proses penggabungan dan kesepakatan untuk menjadi satu. Integrasi pula bermakna penggabungan dua atau lebih beberapa kaum menjadi satu kesatuan. Oleh itu, integrasi nasional boleh didefinisikan sebagai satu proses yang menyatupadukan pelbagai kelompok etnik dalam masyarakat melalui pengenalan atau pengujudan satu identiti yang sama. Integrasi nasional boleh dikatakan sebagai salah satu usaha untuk memupuk kesefahaman dan perpaduan antara pelbagai kaum. Dalam konteks kehidupan masyarakat Malaysia pada hari ini, pihak kerajaan amat menitik beratkan tentang soal perpaduan dan integrasi nasional dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Hal ini kerana sesebuah negara tidak akan mencapai kemajuan jika masyarakatnya berpecah belah. Oleh itu, pada tahun 2006, kerajaan telah memperkenalkan Pelan Tindakan Perpaduan dan Integrasi Nasional yang merupakan salah satu usaha untuk mencapai perpaduan kaum dan dilaksanakan dalam masa 5 tahun iaitu bermula pada tahun 2006 hingga 2010. Dalam pelan tindakan tersebut, pelbagai masalah telah dikenal pasti dan perancangan untuk mengatasi masalah tersebut telah dirangka dan dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun tersebut. Secara keseluruhannya, integrasi nasional merupakan perkara yang amat penting dan mempunyai pengaruh yang besar bagi sesebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum dan kepercayaan serta adat yang diamalkan seperti di Malaysia. Isu jati diri merupakan isu yang hangat diperkatakan oleh masyarakat pada hari ini. Persoalannya, apakah itu jati diri? Menurut utusan Borneo Online bertarikh 1 Mac 2019, jati diri dikaitkan dengan akhlak dan maruah individu, masyarakat dan negara. Manakala pembentukan jati diri kebangsaan merupakan suatu agenda utama sesebuah negara dalam membina identiti tulen dan murni yang boleh menjadi teras dan lambang keagungan dan keunggulan sesebuah negara. Identiti yang diwujudkan tidak membawa kepada perpecahan kaum. Ini bermakna individu daripada kaum yang berlainan bebas mengamalkan adat dan budaya masing-masing, namun berkongsi suatu jati diri kebangsaan yang sama dengan individu dari kaum lain. Rakyat yang mempunyai jati diri kebangsaan adalah rakyat yang sayangkan bangsa dan negara dengan mengambil kira kepelbagaian etnik yang ada dalam negara ini. Elemen yang paling penting dalam membentuk jati diri ialah pendidikan dan antara individu yang mempunyai tanggungjawab besar dalam sektor pendidikan adalah guru. Jadi, apakah faktor dan cabaran profesion keguruan dalam mengharmonikan hubungan etnik di Malaysia dan seterusnya membina jati diri dan negara bangsa di Malaysia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan peranan profesion keguruan mengharmoni hubungan etnik. Yang mana saya bahagikan kepada 6.
iaitu yang pertama, peranan guru sebagai penyampai ilmu kebudayaan. Yang kedua, peranan guru sebagai penyampai ilmu perpaduan. Yang ketiga, peranan guru untuk sentiasa mengingatkan tentang perpaduan. Yang keempat, peranan guru untuk merancang aktiviti-aktiviti untuk penyertaan pelbagai kaum. Yang kelima, peranan guru untuk memberikan penekanan di dalam setiap aspek berkaitan dengan perpaduan. Dan yang keenam, peranan guru untuk menggalakkan murid-murid menggunakan bahasa kebangsaan. Okey, kita pergi kepada penyampai ilmu perpaduan, yang mana guru-guru perlu menjadi penyampai ilmu perpaduan. Jika seseorang guru itu kurang ilmu tentang perpaduan, aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran mungkin akan terjejas, terutamanya jika pelajar tersebut menanyakan kepada guru tentang soalan-soalan berkaitan dengan isu-isu sensitiviti kaum. Seterusnya, kita pergi kepada peranan guru sebagai penyampai ilmu kebudayaan, yang mana guru perlu untuk melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu kebudayaan kaum lain. Supaya apa? Supaya guru boleh menyampaikan ilmu dengan lebih tepat mengenai kebudayaan kaum kepada murid-murid di sekolah. Seterusnya, berkaitan dengan pengetahuan tentang ilmu kebudayaan pelbagai kaum ini penting bagi seseorang guru. Kerana apa? Kerana mereka akan jadi sumber rujukan utama para pelajar, yang mana mereka mungkin akan mempunyai fahaman yang salah tentang kaum lain jika guru tidak mempunyai pengetahuan yang sebaiknya, khasnya apabila melibatkan sensitiviti kaum tertentu. Seterusnya, kita pergi kepada sentiasa mengingatkan tentang perpaduan, yang mana guru-guru di sekolah sewajarnya untuk sentiasa mengingatkan murid-murid dan menanamkan di dalam diri murid-murid tentang pentingnya perpaduan. Umpama air yang menitis ke batu, lama kelamaan batu yang keras akan lekuk juga. Begitulah juga perumpamaan diri murid-murid. Jika setiap hari 5 minit sebelum pengajaran, sebelum kita memulakan proses pengajaran dan pembelajaran, guru-guru memberikan maklumat tentang bahawa pentingnya perpaduan, dan guru-guru menitik beratkan penglibatan murid berbilang kaum dalam aktiviti berkumpulan, contohnya seperti perbincangan di dalam kelas. InsyaAllah sudah pasti semangat perpaduan ini akan terkesan di hati mereka. Okey, seterusnya, tidak lupa guru-guru berperanan sebagai contoh teladan yang akan diperhatikan dan dicontohi oleh murid-murid, yang mana guru perlu mengamalkan semangat perpaduan dalam kalangan guru-guru dan kalangan kaki tangan sokongan di sekolah. Okey, seterusnya kita pergi kepada guru-guru berperanan untuk merancang aktiviti-aktiviti untuk penyertaan pelbagai kaum, yang mana perpaduan hanya dapat dipupuk sekiranya semua kaum berpeluang untuk bercampur gaul dengan mesra. Itu adalah kata-kata daripada Rosli dan Hasmah dalam karyanya pada 2007. Oleh itu, guru-guru dan pihak sekolah perlu untuk merancang aktiviti-aktiviti untuk penyertaan pelbagai kaum. Sebagai contoh, guru boleh menetapkan kumpulan perbincangan, yang mana kumpulan perbincangan tersebut terdiri daripada pelbagai kaum. Peribahasa Melayu ada menyatakan, tak kenal maka tak cinta. Jadi, melalui interaksi antara kaum, kita akan dapat memahami adat resam dan pantang larang kaum lain. Seterusnya, sikap prasangka terhadap kaum lain dapat dikikis.
Seterusnya, peranan guru untuk memberikan penekanan di dalam aspek pengajaran. Yang mana di dalam setiap aspek pengajaran, setiap subjek yang diajar harus menekankan nilai-nilai murni. Seperti hormat menghormati, bertoleransi, bertolak ansur dan bersopan santun. Jika semua kaum dapat mengamalkan nilai-nilai murni ini, perpaduan pasti akan dapat dicapai. Selain berperanan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan am kepada pelajar, guru-guru juga mempunyai peluang untuk mempengaruhi pelajar tentang kepentingan nilai, sikap dan kepercayaan budaya antara kaum. Seterusnya, kita pergi kepada guru-guru berperanan untuk menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan. Yang mana kita tahu bahasa kebangsaan ini adalah perkara yang perlu untuk kita titik beratkan. Guru harus sentiasa untuk menanamkan di dalam diri pelajar untuk sentiasa menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan menjadikan bahasa ini sebagai bahasa perpaduan yang mana bahasa ini dapat menyatukan pelbagai kaum. Guru bukan sahaja harus berusaha menanamkan rasa cinta kepada bahasa Malaysia dalam diri murid-murid, tetapi turut juga mencintai bahasa tersebut. InsyaAllah itu saja perbentangan saya. Kita akan pergi kepada perbentangan yang seterusnya. Terima kasih. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seterusnya, saya Muhammad Al-Wafidin bin Rahmat, pihak SMP PAI 1 semester 5 akan menyambung pembentangan ini dengan tajuk cabaran profesion keguruan untuk mengharmoni hubungan etnik. Okey. Jadi seterusnya, saya telah membahagikan kepada 3 poin penting mengenai apakah cabaran profesion keguruan dalam mengharmoni hubungan etnik, iaitu yang pertama ialah perbezaan dalam agama dan budaya. Manakala yang kedua ialah sistem pendidikan dan bahasa pengantar yang berbeza, dan yang ketiga ialah polisi pecah perintah yang dilakukan oleh British. Okey, jom kita masuk kepada poin yang pertama. Jadi poin pertama dalam cabaran yang dihadapi oleh profesion keguruan untuk mengharmoni kepelbagaian etnik dalam negara ini ialah yang pertama sekali perbezaan dalam agama dan budaya. Jadi agama ni pada pengertiannya ialah cara hidup, manakala budaya ni ialah tingkah laku sosial yang datang daripada cara hidup. Jadi setiap etnik mempunyai agama dan budaya mereka yang tersendiri. Oleh yang demikian, perbezaan ini boleh menyebabkan beberapa perkara. Iaitu yang pertama ialah mudah terjadinya konflik. Yang kedua ialah setiap etnik terus menguatkan agama dan budaya masing-masing. Dan yang ketiga ialah memilih etnik yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, sahabat, pasangan hidup dan pelbagai lagi perkara. Dan yang keempat ialah terjebak dalam fahaman sekularisme yang memisahkan agama dalam kehidupan seharian mereka. Jadi perkara ini dapat diringkaskan. Yang mana perbezaan-perbezaan dalam agama dan budaya ini akan menyebabkan lebih banyak cabaran kepada guru dalam mengharmonikan etnik di dalam Malaysia. Okey, kita lanjutkan pula kepada poin yang seterusnya, iaitu sistem pendidikan dan bahasa pengantar yang berbeza. Kata bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad menyatakan bahawa perpaduan di kalangan kumpulan etnik di Malaysia sukar dicapai kerana sistem sekolah pelbagai aliran di negara ini membolehkan sekolah-sekolah berkenaan menggunakan bahasa ibunda etnik dan bukannya bahasa kebangsaan sebagai medium pengantara ketika sesi pengajaran dan pembelajaran dilakukan. Jadi, umumnya mengetahui yang sistem pendidikan kita sekarang ni mempunyai 3 jenis aliran, iaitu yang pertama aliran kebangsaan, yang kedua ialah aliran jenis kebangsaan Cina dan juga yang ketiga jenis kebangsaan Tamil. Jadi, ketiga-tiga jenis aliran ini akan menyukarkanlah penyatuan hubungan etnik di Malaysia. Selain itu, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil kurang menguatkuasakan penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar dengan sebab mereka takut kehilangan identiti kaum mereka pada diri anak-anak mereka.
perkara ini dibuktikan kesukaran untuk menyatukan hubungan etnik ini dibuktikan dengan wujudnya rakyat Malaysia yang berbangsa lain tidak mahir ataupun tidak pandai berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu. Sedangkan umum mengetahui bahawa Malaysia ini, bahasa Malaysia menjadi bahasa pengantar yang utama. Jadi perkara ini menjadi bukti bahawa kita perlu untuk menyatukan sistem perpaduan ataupun sistem pendidikan agar dapat lahirkan masyarakat yang lebih bersatu padu dan lebih memahami antara satu sama lain. Okey, jadi mari kita teruskan ataupun kita bergerak pula kepada poin yang terakhir, iaitu poin yang ketiga, polisi pecah perintah oleh British. Jadi, ketika penjajahan British di tanah Melayu, terdapat pelbagai kesan buruk yang boleh kita dapat. Jadi antara yang terkesan ialah sistem sosial kita, sistem kewangan kita dan yang paling penting ialah sistem pendidikan kita. Jadi kenapa dikatakan teruk, kenapa dikatakan memberi kesan buruk kepada sistem pendidikan di Malaysia ialah kerana apabila British telah menggunakan ataupun menguatkuasakan dasar pecah perintah ke atas rakyat tanah Melayu ataupun rakyat Malaysia ketika itu. Dasar pecah perintah ini ialah apabila British mengasingkan ataupun membahagikan sesuatu kaum itu kepada kawasan-kawasan yang tertentu. Sebagai contoh, kaum Melayu dibahagikan kepada kawasan-kawasan perkampungan. Manakala kaum India pula dibahagikan kepada kawasan perladangan dan akhir sekali kaum Cina dibahagikan ke kawasan-kawasan perbandaran, kawasan bandar. Jadi dengan proses pemecahan ini tidak lain tidak bukan akan memberi manfaat kepada British agar rakyat Malaysia ini tidak bersatu untuk menentang kekuasaan British pada ketika itu. Di samping itu ia juga dapat mengelakkan kesatuan dalam sistem pendidikan yang sedia ada. Jadi umum mengetahui setiap daripada pendatang ataupun setiap daripada rakyat Malaysia yang asalnya dibawa masuk oleh British ini telah pun mengambil sistem pendidikan yang berada di negara asal mereka dan dibawa ke sini. Maka dengan perpecahan daripada pecah perintah tadi, ia tidak lain tidak bukan menguatkan lagi sistem vernacular yang ada, yang telah diterapkan. Seterusnya menyukarkan pengintegrasian keharmonian hubungan sesama etnik di Malaysia. Jadi perkara ini terus berlanjutan sehingga akhirnya bermulalah pergerakan untuk usaha ke arah penyatuan bagi membentuk negara bangsa selepas berlakunya Malayan Union. Jadi dengan tercetusnya Malayan Union, berlakulah beberapa pergerakan ke arah penyatuan sistem pendidikan. Antaranya yang baru terbit ialah Penyata Razak dan sebagainya lah, seterusnya yang sehingga melahirkan sistem pendidikan yang berada di negara kita pada masa ini. Jadi mudah-mudahan negara kita akan mencapai satu pengintegrasian keharmonian etnik, pelbagaian etnik di Malaysia agar dapat melahirkan negara bangsa yang mempunyai identiti sendiri dan tidak terikut oleh identiti daripada luar. InsyaAllah. Saya rasa itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. 大家好，我是南德妮。你们知道吗？如果我们要和平在马来西亚的话，首先我们作为一个人民，我们要有一个好榜样。那么，给学生呢，谁是他们的好榜样呢？对，是老师。我们今天要去访问一下老师，他们怎么培养孩子们的团结精神。 对我来讲呢，团结就是各民族能够和睦共处，那么大家能够很和平的生存在一个环境中，这个就是团结啊。团结就是一个力量。来说呢，团结呢就是
我国是三大民族的国家嘛，不至于三大民族，而且还有很多的各种的小民族。那么就是大家能够和谐的相处在一起，包括我们老师之间呐，我们还有很多同事都是来自不同种族的，但是我们可以很和谐的一起来相处，然后一起来共事。如果种族不团结的话，相信我们的生活会很辛苦，而且国家可能会混乱。毕竟不同种族背景都不一样，生活习惯都不一样。因为马来西亚，我们希望我们马来西亚是一个和谐的国家，是一个让外资呢能够在马来西亚投资呢有充满着信心，所以我们的团结很重要，让别人看到马来西亚是一个很安稳的国家，有繁荣进步的国家。非常重要的一个因素，因为这个是一个能够能够让国家呢作为一个先进国的一个很重要的因素。因为呢，我们的民族就是三大民族嘛，然后还有各种的小民族。那么呢，这些民族之间呢，一定要团结在一起，才能够一起来推动国家，然后成为一个发展的国家，而且不止发展，是一个真正繁荣的国家。不同的种族，你要有那个醒悟说，我们是不同种族的国家。我们国家太多种族了，如果没有醒悟的话，很难去融入其他种族之间。还要经过老师来指导他们，说大家都是同一个班级，好像兄弟姐妹这样。基本上呢，所有的活动我们都会牵涉全部的学生。当然，好像有特别的节日的时候，在课堂上我们都会让学生呢一起来参与。比如说有关于到新年的，可能就是一些挥春呐、催眉活动啊，就是让他们一起来参与。这些活动呢，其实也是一种能够让大家呢促进民族之间的一个交流。Sebagai kesimpulannya, terdapat 6 peranan guru dalam mengharmoni hubungan etnik di Malaysia. Ini membuktikan bahawa guru memainkan peranan yang sangat penting, terutamanya dalam memasukkan elemen perpaduan ke dalam diri masyarakat sejak usia mereka masih muda lagi, iaitu di bangku persekolahan lagi. Dalam masa yang sama, terdapat beberapa cabaran yang perlu dihadapi oleh guru. Dan cabaran ini perlulah diatasi. Oleh itu, kita sebagai bakal guru perlulah mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan mengenai kaedah atau pendekatan pengajaran yang bersesuaian supaya kita boleh menerapkan semangat jati diri perpaduan dalam kalangan murid. Sekiranya guru berjaya menerapkan semangat perpaduan dalam kalangan murid sejak mereka masih di usia muda lagi, sudah pasti tidak akan ada lagi isu perkauman atau isu-isu yang akan mengganggu gugat keharmonian hubungan etnik di Malaysia. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Diharapkan pembentangan ini mampu memberikan manfaat kepada semua yang menonton. Sekian, terima kasih.